Saya lihat apa yang sedang berlaku. Kalau saudara tahu apa yang saya tahu, kita tak boleh tidur malam memikirkan anak-anak yang kita timang waktu kecilnya. Kita tak boleh tidur malam memikirkan anak dara kita yang bekerja, keluar pukul 7, balik pukul 6 petang ke rumah kita. Kita tak boleh memikirkan, tak boleh tidur memikirkan anak-anak yang tak sembahyang, anak-anak yang tak nak ke masjid, anak-anak yang tak nak pergi ke majlis ilmu, anak-anak yang tak nak baca Al-Quran, anak-anak yang buta Al-Quran, anak-anak yang tak faham Al-Quran, anak-anak yang duduk dalam rumah bersama ibu bapa, Al-Quran tidak pernah dibaca, anak-anak yang bersama ibu bapa tak pernah buka Al-Quran, tak pernah baca Al-Quran, tak pernah menitiskan Al-Quran kepada anak-anak. Duduk di rumah, ayah tak pernah melaungkan laungan yang didengarnya waktu berumur 1 hari. Ayah sendiri tak mengalunkan, tidak membayangkan sama ada waktu maghrib, sama ada waktu subuh, sama ada waktu isya. Rumah-rumah tak dengar perkataan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rumah-rumah kita tak dengar perkataan asyhadu an la ilaha illallah. Rumah-rumah kita tak mendengar perkataan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rumah kita tak dengar perkataan hayya 'alas salah. Rumah kita tak dengar perkataan hayya 'alal falah. Saudara, rumah-rumah inilah penghuni-penghuninya yang menjadi tempat yang paling hijau untuk pengembang-pengembang Kristian mendekati anak-anak ini, termasuk ibu dan ayah mereka. Siapa yang menerima Kristian ini? Siapa yang menerima ajaran Kristian ini? Bukan budak-budak, bukan tertentu kepada anak-anak muda. Dipahamkan kepada saya, 1 tahun 1, 2 kali, 3 kali mereka berkumpul di Genting Highlands. Mereka berkumpul di Genting Highlands, mengumpulkan orang-orang yang hebat-hebat, orang Melayu terutama yang hebat-hebat, yang telah memeluk agama Kristian, dikumpulkan mereka. Ada yang berumur 60 tahun, ada yang berumur 70 tahun, ada yang berumur 80 tahun. Ada yang datang dalam kursus pakai jubah, ada yang datang pakai serban, tetapi mereka tidak mengucap lagi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saudara-saudara, orang Kristen yang datang daripada Australia, pengembang-pengembangnya, yang datang daripada Amerika, yang daripada United Kingdom, yang datang daripada England, yang datang daripada Jerman, yang datang daripada Australia, yang datang daripada South Korea, Korea Selatan, yang datang daripada Filipina, yang datang daripada Indonesia. Mereka berkampung di Malaysia ini sudah berpuluh-puluh tahun. Mereka datang ke Meru, mereka datang ke Bukit Kapar, mereka datang ke Kapar, mereka datang ke Bukit Krayong. Saudara tak kenal mereka. Di Kelana Jaya mereka pakai jubah. Di Kelana Jaya dengarnya dia beritahu kepada saya, mereka pakai kopiah. Di Kelana Jaya mereka datang waktu zuhur, mereka datang masuk masjid, dikatakan kepada saya mereka sembahyang seperti orang Islam bersembahyang. Bayang saudara, anak-anak saudara, anak-anak saya yang tak faham agama, anak-anak saudara, anak-anak saya yang dapat didikan minimum tentang agama, anak-anak saudara, anak-anak saya yang tidak mengerti membaca Al-Quran, anak-anak saudara, anak-anak saya yang tak faham langsung tentang Al-Quran, anak-anak saudara, anak-anak saya tidak hidup dengan disiplin berdasarkan Al-Quran. Bayangkan anak ini bercampur dengan orang Kristian, bayangkan anak ini berkawan dengan orang Kristian, bayangkan anak ini tuan-tuan dan puan berteman laki-laki, bertemankan perempuan orang Kristian, bayangkan anak ini dipujuk rayu oleh orang Kristian. Persoalannya apa dia, apa yang dia ada untuk mempertahankan dirinya daripada pengaruh orang Kristian? Apa yang dia ada? Apa kota yang dia ada? Apa shield yang dapat menahankan dia daripada serangan-serangan ajaran Kristian? Apa benda yang ada kepada kepala pemikirannya untuk mereka tidak menerima ajaran Kristian? Apa yang ada dalam hatinya
untuk menerima ajaran Kristian. Saudara, tuan-tuan cuba renungkan sebentar. Mari kita renungkan sebentar. Tuan-tuan ada 8 orang anak, saya ada 8 orang anak. Gambarkan anak yang sulung nombor 1, nombor 2 sampai nombor 8. Saudara, mana ada anak-anak kita yang mempunyai kekuatan mental, kekuatan akliyah, kekuatan ruhiyah, kekuatan badaniyah untuk menangkis serangan-serangan daripada ajaran Kristian. Inilah yang sedang berlaku. Saya boleh cerita tentang ni tuan-tuan dan puan, sehari pun saya boleh bercerita. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati sekalian, tadi bila Al-Fadhil Ustaz Hasan Basri, tuan-tuan dan puan, alhamdulillah memberikan kita tentang berita-berita semasa apa yang berlaku. Saya nampak tuan-tuan begitu bersemangat, alhamdulillah, mendengarkan berita-berita hujah-hujah yang disampaikan. Saya tuan-tuan dan puan sebenarnya sangat kagum. Memang saya kagum dengan ucapan-ucapan yang saya ikuti daripada masa ke semasa daripada Ustaz Hasan Basri. Ulasan-ulasannya yang begitu menusuk, ulasan-ulasannya yang begitu tepat pada masa dan ketikanya. Tuan-tuan dan puan, saya harap satu masa nanti, dalam masa yang terdekat, dalam masa yang dekat, bersama dengan Ustaz Hasan Basri, bersama dengan 1-2 orang lagi, kita akan anjurkan satu majlis mungkin di Meru ini juga, khusus bukan kita bercerita malam ini. Saya tak mau keluar daripada cerita malam ini, cerita tentang akidah. Kita nak cerita matinya agama, kerana matinya pemimpin-pemimpin Islam yang mati berfikir tentang agama. Ini yang kita nak cerita. Saudara-saudara, saya nak menyebutkan sedikit saja, saya nak menyebutkan. Bagi saya, tuan-tuan, tidak lain dan tidak bukan, bentengnya adalah kita. Anak-anak kita ni memerlukan benteng-benteng. Keluarga, tuan-tuan, keluarga saya memerlukan benteng-benteng ini. Masyarakat memerlukan benteng-benteng ini. Benteng ini pada saya mesti pembenteng utamanya tidak lain dan tidak bukan organisasi yang mendabik dada, organisasi yang mengatakan dirinya, organisasi yang mengatakan mereka seluruhnya adalah pejuang-pejuang agama, pejuang-pejuang Islam. Mereka menjadikan diri mereka sebagai benteng-benteng kepada Islam, menjadikan organisasi mereka sebagai benteng utama untuk menyekat apapun kemarahan kuasa-kuasa yang boleh mencacatkan akidah mereka. Tapi saudara, pertubuhan-pertubuhan seperti itu, termasuk parti-parti politik yang pernah 4 hari yang lalu saya menjadi anggotanya, atau tuan-tuan dan puan, insyaAllah, yang saya nak mengatakan sejak 8 hari bulan dulu bila digugurkan saya daripada parti itu, sebenarnya tuan-tuan dan puan, kerana adanya parasit dalam parti itu, parasit dalam parti itu, akhirnya yang kita mengharapkan parti itu menjadi tunjang utama dan pertama, tonggak utama dan pertama, menjadi benteng kepada umat ini untuk mempertahankan akidahnya. Mereka sudah tidak mampu lagi, tuan-tuan, tidak mampu lagi untuk bertindak sebagai benteng utama mempertahankan akidah. Inilah persoalan yang besar yang mesti kita bentangkan. Inilah persoalan besar yang kita mesti bentangkan kepada remaja-remaja kita, para belia kita, ibu-ibu kita, bapak-bapak kita, datuk-datuk kita di Meru, di Kapak, di Bukit Kapak, di Bukit Kerayung, dan di mana juga. Kita mesti jelaskan kepada mereka, tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita memerlukan penjelasan yang demikian. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan faham, sangat-sangat faham tentang apa yang dipaparkan selama hampir 2 bulan, tuan-tuan dan puan. Bukan masalah peribadi saya. Masalah saya dipecat daripada PAS itu bukan masalah. Masalah saya digugurkan sebagai ahli exco itu juga tidak merupakan masalah. Masalahnya ialah saudara dan saya mesti hidup sebagai seorang Islam. Saudara dan saya mesti mati sebagai seorang Islam. Anak saudara mesti hidup sebagai seorang Islam. Anak saudara mesti mati sebagai seorang Islam. Isteri saudara mesti hidup sebagai seorang Islam. Isteri saudara mesti mati sebagai seorang Islam. Suami saudari mesti mati sebagai seorang Islam. Suami saudari mesti mati sebagai seorang Islam. Hidup sebagai seorang Islam dan mati sebagai seorang Islam. Inilah perjuangan kita, tuan-tuan. Al-Quran menyebutkan la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah.
ashabul jannati humul faizun. Tidak sama ahli neraka dengan ahli syurga. Ahli syurga itulah yang akan diberjayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahli syurga berjaya di dunia, ahli syurga berjaya di akhirat. Anak kita, saudara-saudara, mesti dengan izin Allah Subhanahu wa taala dibimbing, dibesar, didewasa, ditua, dimatikan sebagai seorang muslim. Anak perempuan kita dimatikan sebagai seorang muslimah. Kumpulan kita mesti dimatikan sebagai seorang muslimin, orang-orang muslimin dan orang-orang muslimat. Inilah perjuangan kita, saudara-saudara. Saya tidak bercadang pada malam ini untuk menyentuh bab-bab mengenai apa yang berlaku di Selangor dalam sehari dua ini. Saya tidak bercadang untuk memberikan komen-komen politik pada malam ini. InsyaAllah Ustaz Hasan Basri telah pun menjelaskan, paling tidaknya sedikit dia telah menjelaskan kedudukan perkara itu. Saya ingin mencadangkan, walaupun diary saya sudah penuh, saudara, dalam rangka kita nak menjelajah satu Malaysia ini, roadshow kita, diary saya hari-hari sudah penuh. Tapi apapun, insyaAllah kita akan turun datang semula ke Meru ini untuk bercerita tentang politik semasa. Politik semasa, bagaimana caranya menggunakan kuasa politik yang ada, tuan-tuan dan puan, insyaAllah menjelang PRU yang ke-13 yang akan datang ini, menggunakan kuasa politik yang ada. Macam mana kuasa politik itu dapat dihubungkan dengan akidah Islamiah, kita bincangkan pada malam ini. Saudara-saudara, kita berpolitik bukan hanya nak membina ekonomi. Kita berpolitik bukan hanya untuk membina pendidikan, institusi-institusi pendidikan. Kita berpolitik bukan hanya untuk makan pagi, makan tengah hari, makan malam. Kita berpolitik bukan hanya untuk berkeluarga, untuk bermasyarakat. Tapi kita berpolitik tidak lain dan tidak bukan, politik kita ialah politik menentukan akidah dimurnikan. Waktu lahir dimurnikan, waktu kanak-kanak dimurnikan, waktu dewasa dimurnikan, waktu tua dimurnikan, waktu mati pun dimurnikan. Inilah politik kita, inilah asas politik kita. Dan saya harap teman-teman saya di Meru yang hadir pada malam ini, mari bersama-sama dengan politik ini, mari bersama-sama dengan gagasan ini, mari bersama-sama dengan organisasi ini, mari bersama-sama dengan tujuan kita semata-mata tidak lain dan tidak bukan, bersama-sama kita maju dalam pendidikan, maju dalam pembangunan, maju dalam ekonomi, maju dalam sosial, maju segala-galanya. Tetapi maju itu, tuan-tuan dan perempuan, maju atas nama akidah yang murni, maju atas nama muslim yang bagus, maju atas nama wanita-wanita Islam yang baik, maju atas nama pemuda-pemuda Islam yang baik, maju atas nama kita hidup Allah redha kepada kita, kita hidup Allah, kita redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebut radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tuan-tuan cari dalam hidup, apa yang saya cari dalam hidup, tak ada lain yang kita cari. Memang kita nak cari harta, memang kita nak cari kereta besar, memang kita nak cari rumah besar, memang kita nak cari tanah ladang besar, memang kita nak cari keselesaan yang hebat. Tetapi saudara-saudara, saudara dan saya mencari dalam hidup ini tidak lain dan tidak bukan mardatillah, redha Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi sebab itu, tuan-tuan dan puan, insya-Allah saya tengok ada mikrofon di situ. Saya tak bercadang untuk memanjangkan lagi ucapan saya. Mungkin kita bagi satu dua soalan, soalan pendek, tuan-tuan, jangan panjang-panjang sangat soalannya, untuk tuan-tuan kemukakan kepada kita. Jawapannya pun pendek. Kita akan berhenti tepat pukul 12, tepat pukul 12, 5 minit sebelum pukul 12, 5 minit tuan-tuan bagi saya peluang sedikit lagi, atau 7 minit sebelum pukul 12. Untuk apa? Kita zikir pada malam ini sekitar dalam 2 minit. Lepas tu saya akan bermunajat bersama dengan tuan-tuan dan perempuan. InsyaAllah mudah-mudahan zikir dan munajat itu menjadikan kita, insyaAllah tuan-tuan dan saya, malam ini terbuka pintu hati kita, terbuka pintu hati anak-anak kita, terbuka pintu hati generasi sekarang, generasi akan datang, seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lain dan tidak bukan, di hatinya, di benaknya, di kepalanya, di badannya, di atasnya, di bawahnya, seluruhnya dihiasi dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya serahkan balik mikrofon ini kepada saudara Norman untuk memberikan peluang kepada 1-2 soalan, dan kalau boleh-bolehnya tuan-tuan dan puan bagi saya peluang dalam 7 atau 8 minit di sebelum pukul 12 untuk saya mengakhirkan program-program ini, insya-Allah. Sila saudara Norman.